beriman Quran. Allah Ta'ala kata dia satu, beriman je. Okey, nanti akidah tu bagus. Satu apa? Satu zat sifat dan af'al lah. Tu dengan huraian. Lagi bagus kalau faham satu-satu tu. Macam mana pun tu satu ayat Quran, satu lagi dia sebut ayat Quran yang kata kita duk bicara ni memang muafakat dengan Quran. Quran iktiraf begitu. Qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid. Terjemahnya, tiada Tuhan kamu yang sebenar yang berhak disembah melainkan Tuhan yang satu. Cuma kalau berfikir sikit, kalau orang tanya, ngapa pula masih satu? Sikit soal. Okey. Soal ni kira soal fikir. Dah tu saya kata, kalau dah itikad cantik, comel. Masalah akidah tak ada situ. Tapi masalah apa yang tinggal? Masalah dalil. Dengar soal sikit. Kalau dia satu, boleh dan ke dia nak takbir semua? Jawab. Larat kan langit lagi, bumi lagi, malaikat lagi, manusia lagi, binatang lagi, tumbuhan lagi, benda tak nyawa lagi. Sempat ke dia? Ya. Kadang-kadang datang usyak macam tu, dan kalau datang kena bagi hilang. Macam mana jawab? Kaedah akal dia je ni tau. Macam mana? Kalau dia tak dan tak Tuhan lah tu. Kalau dia satu dia tak boleh buat semua, bukan Tuhan lah tu. Kalau dia berhajat, tak Tuhan lah. Kalau Tuhan ni ada atas, ada bawah, ada langit, ada di bumi, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, itu bukan Tuhan lah. Itu engkau je sangka dia Tuhan, tapi bukan Tuhan. Itu Tuhan apa? Tuhan yang memang dengan dia seorang, kalau gunakan penjodoh bilangan seorang tu, dengan seorang dia, dengan satu dah asa tunggal je dia tu, seluruh alam adalah dengan pentadbiran dia, dan dia takbir alam sekalian yang ni, yang makhluk boleh tak kerti nak sebut angka lah. Boleh ni seorang dia yang urus tanpa ada jadi beban walaupun sebesar zarah. Tak pernah jadi beban oleh dia walaupun sebesar zarah untuk menguruskan semua makhluk. Walaupun tu tak pernah ada beban walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah tu nak nyatakan sikit pun tak ada. Kita kalau katalah ni mengaji, lepas ni balik nak masak pula, untuk nak ambil anak pula, untuk nak tukar pampers, untuk nak pergi mandi. Profil dengan pastor itu tak. Waktu lagi cucu pula mari. Waktu malam lagi ada kelas pula nak ngaji Quran. Waktu suami nak balik kerja. Waktu nak masak nasi lagi. Lauk tak masak lagi. Kalau tak masak pun nak kena beli pula, nak pergi tunjuk pula. Waktu tak pun order. Waktu telefon pula, habis top up nak beli top up pula. Macam mana? Urusan pening tak? Baru urusan tu belum syarikat, ada 10 syarikat yang awak mengurusi ni semua. Lepas tu nak tutup akaun ni ketas kerja. Malam ni esok ada mesyuarat 3 tempat. Semua nak kena dia. Macam mana? 3-4 kali pening. Tu yang urus yang tinggal yang pergi tengok, yang ada, yang tak ada. Macam mana? Ada 2 urusan pun pening dah. Tambah 10, tambah 1 juta. Tambah boleh. Orang Ta'ala macam mana? Semua makhluk ni dia buat seorang dia. Dan tak pernah ada beban walaupun sebesar zarah. Kita nak kata apa orang Ta'ala ni? Dengar saya tunjuk. Allah. Hebatnya dia. Saja saya nak tunjuk dengan gaya dan bahasa sekali. Kalau orang pun kita tengok macam tu lah, hebat dah macam mana? Kita kata apa? Selek. Terror. Kat orang Ta'ala? Ya. Allah Ta'ala terror. Takkan macam tu tak? Mesti bahasa lain tu. Fuyo. Bupi lah bahasa moden. Bahasa budak-budak. Bahasa orang muda-muda lah ni. Bahasa budak-budak model lah ni. Fuyo. Tak terkata nak cakap macam mana. Hebat. Allahu Akbar. Kita diajar macam tu lah. Expression syarat. Allahu Akbar. Itulah kaedah kita. Takbir lah banyak-banyak ke orang salah. Besarkan dia. Allahu Akbar. Lepas kita bila tengok benda pelik-pelik, apa yang disuruh kita ajar kita sebut? Allahu Akbar. Kita duduk sini untuk naik kapal terbang. Nampak besar tak?
naik roket. Tengok alam pula. Nak kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak cerita apa tu? Nak sikit kaedah nak berjawab. Tuan kata, boleh ke dia urus semua ke? Kalau tak boleh, itulah bukan Tuhan. Dan mestilah bila Tuhan ni tentu dia boleh. Satu mesti dia rasa. Baik. Itu sekali lalu kaedah fikir mudah untuk mendalilkan memang mesti dia satu. Dan insyaAllah kita sambung nanti yang ketujuhnya. Kudrat. Nak iktiraf kuasa dia pula. Wallahualam, yang baik pada Allah Ta'ala. Silap salah kasar bahasa tak sedap dengar tu kesilapan. Soalan kalau ada, tentang akhir kita bicara ni ke dalil segilah. Pasal dalil ni dalam Quran kita dah intikad tu suku. Saya ajar kaedah berfikir tu supaya memantapkan apa yang ada dalam Quran. Ada soal? Kalau tak bab ni pun apa seumpama itulah bab akidah. Ada? Agama lain tu. Ya. Ya. Dia kait dengan keharmonian tu. Ada perkara yang kena jaga bab akidah di situ. Pasal itu adalah akidah Malaysia, bukan akidah Islam. Dengar ayat tu, soalan tu. Apa dia? Soalan tentang ada biasanya selalunya pemimpin lah cakap macam ni kan. Orang politik lah. Ada kes-kes apa ke. Terutama ada atas dasar agama, perayaan, kebudayaan macam ni. Antara ayat yang dia keluar, itulah disuruh kita ada toleransi. Ada apa lagi? Menghormati. Waktu kita pun meraihkan perayaan mereka meraihkan perayaan kita. Jadi kita ada tolak ansur demi keharmonian negara supaya kita tak berperang, tak berkelahi apa-apa. Jadi hormatilah satu sama lain sampai pada tahap agama pun kena hormat dan beri pengiktirafan dan mendoakan pula mereka. Kadang-kadang sampai tahap kena buat upacara pula. Kalau saya nak tambah fakta tu, upacara macam mana? Macam mana ada orang kafir mati, macam kita sebut bila MH17 tu, yang mati-matilah. Sepatutnya demo sudahlah, apa pula kena ada askar pergi ring, bawa pergi tabik hormat berdiri. Hormat macam besar sangat. Kalau yang orang Islam kita pun sudahlah kan. Maksudnya dia kepada event tu event dunia tau, universal punya penghormatan beri dengan tragedi macam tu. Kaedah kita syarak macam mana? Mati sudahlah, besar mana sangat pun. Kalau kata mati dapat mati syariat akhirat dengan kaedah yang kita faham, itu yang mana yang lain-lain tu sudahlah kau akan boleh. Ni Abu usung pun bangun. Alai. Yang ni usung Abu je usung. Usung Abu, usung. Jadi kalau saya kata, ya buat bodoh tu. Pula tu dia jadi event kebangsaan. Itu satu sudut tu. Jadi kalau ayat yang istilahnya memberi pengiktirafan, kita pun kena hormat. Apa tu? Kita berdoakan mereka, kita pun bagi wish kat dia. Kalau ada yang mati misalnya, kita kata apa bahasa tu? Allah in peace apa? Rest in peace. Rest in peace. Peace apa? Kalau di sebelah dia orang kafir dah sampai seruan Islam tapi tak mahu masuk Islam, tak ada peace lah. You are divide to pieces. Dia bukan rest in peace tau. Maksudnya jagalah malaikat datang, the angel will come, the malaikat mungkin nak entering the kubur, mampu you. Memang you kena lah. Pasal bukan rest in peace, you will divide to pieces. Saja guna bahasa peace tu. Jadi sepatutnya macam tu dah, bukan penghormatan. Jadi bahasa macam tu, kalau atas kita nilai dengan bab akidah, dia masalah. Pasal apa? Pasal dia mengiktiraf seolah-olah ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala, ada agama lain yang benar daripada Islam. Seolah-olah selain pada Islam pun kena bagi respect juga supaya ada penghormatan. Dan kita apatah lagi ada ayat-ayat mengiktiraf agama ni pun betul. Mereka pun nak ke syurga juga. Cuma syurga kita cara kita, syurga dema cara dema. Tu. Kalau kita tengok dan nilai dengan kaedah akidah, ayat tu boleh jadi kufur. Alhamdulillah.
Tanya mana jadi kufur? Mengiktiraf ada agama lain selain pada Islam dan mengiktiraf seolah-olah Tuhan yang mereka anggap Tuhan tu memang sebenarnya Tuhan yang sebenar. Salah. Yang tu yang kita kena ngaji akidah dengan kaedah baca dalam kitab, akidah yang macam mana Rasulullah ajar. Pasal Rasulullah ajar gitu. Satu, dia tak peduli kepada orang kafir. Cuma kita dalam dia prinsip kebangsaan dia jadi gitu. Kalau kita ambil ayat Quran satu panduan mudah, Rasulullah memang ada orang kafir dia minta Rasulullah macam tu kan. Ada satu ketika dan Rasulullah gaduh sangat suruh beriman, tinggalkan berhala apa dan sebagainya. Puak kafir bagi cadangan kat Rasulullah, kata apa? Tak apalah, tahun ni kami pakat sembah Tuhan apa? Tahun depan empat pula lah main ra'i kat majlis-majlis kami. Allah Ta'ala perintah Jibril turun satu surah. Dan surah tu surah Al-Kafirun. Allah Ta'ala perintah kat Rasulullah kata apa? Oi Muhammad. Qul maksudnya Muhammad kau kata hal ni. Kata kat siapa? Kata kat orang kafir. Ayu Al-Kafirun, oi kafir. Oh no, the non-believers. You must hear this. Ayu Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Saya tak pernah, aku tak pernah sembah apa yang kau sembah. Wala ana abidum wala antum abiduna ma'bud. And you tak pernah sembah what I sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. No, sekali lagi ada pengulangan. Last sekali apa? Lakum dinukum. Agama, what your religion is yours. What ours is ours, you know. Ana amaluna walakum amalukum. Kita ada amalan kita, amalan apa. Jadi sepatutnya hampa kena ikut amalan kami. Kami hak betul tak percaya kelahi hujah. Tu yang kita nak mantap ilmu kita tu. Sepatutnya di atas kita sepatutnya kaedah syarak, dia bukan macam mana duk berlaku prinsip kebangsaan. Dia sepatutnya kaedah dia, dakwah dia lebih pada explanation tentang Islam is the true religion. Macam mana saya dah sebut nama ni, Dr. Zakir Naik dalam program dia. Kau hujah nak menunjukkan bahawa Islam betul. Islam is the true religion. Apa kau tanya, I will answer you. You ask me directly, I answer directly. And kalau I ask you, you must answer me directly juga. Sampai kalau boleh you take syahadah in front of me. Kalau I tak ask you take syahadah pun, you will ask me to teach you syahadah. Pasal macam tu. Sepatutnya macam tu. Bukan you Hindu pun I expect you lah. You Hindu? No. Kelahi sampai tunjukkan Hindu tu adalah benda tak betul. Pernah tengok Dr. Zakir Naik kan? Suka kan? Saya suka best dari si hujah dia kalau perbandingan agama. Best. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak ada. Bahkan sikit kalau saya respon itu, Dr. Zakir Naik kalau pernah dipanggil, memang pernah panggil di Malaysia dulu, dia tak dipenarkan buat event macam tu. Yang tu bukan di Malaysia tu. Pasal dia memang cepat suruh panggil Tok Hindu, Buddha, apa semua, buat satu event, panggil dia. Tengok dia bercakap. Dia boleh cakap dengan bab-bab kitab Weda kau. Dia boleh cakap dalam bab Injil. Bagi dia bercakap. Tapi kerajaan Malaysia tak membenarkan tu, menjaga keharmonian, kepelbagaian rakyat Malaysia. Yang ada rukun negara, hormat menghormati. Percaya pada agama, hormat menghormati agama lain. Malaysia macam tu. Yang tu yang kita tak setuju dalam bab kenegaraan atas dasar akidah. Jaga tu. Orang yang follow hanya dasar kebangsaan, macam mana? Out lah. Takut sangat yang kita bab akidah ni tambah akhir zaman ni. Khawatir kita dalam bab-bab terutama pengiktirafan kepada agama selain pada Islam dan Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Jadi bahayalah kalau ikut ayat tu. Bahaya tu. Masa saya jawab soalan lain? Kalau ada? Tak ada kalau tangguh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.